Dan dia ni berada betul-betul dekat atas tempat yang saya kencing tadi tu tau. Jadinya si Zul tu pun tegur lah waktu tu. Man, tu ke orang dia? Dan saya pun jawab lah. Iyalah tu kot agaknya. Tiba-tiba, hal yang buat kami semua ni tak terfikir, benda Allah tu ataupun makhluk tu semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan memancing lagi sekali. Kali ini kisah berkenaan dengan memancing lah. Oleh kerana dalam beberapa hari ni lah KSM menengok dekat TikTok kan, banyak media-media, platform media masa ni banyak nampak berkenaan dengan ada ustaz seorang tu hilang. Jadi ini dalam kisah kita hari ni adalah sikit-sikit juga berkenaan dengan kisah-kisah di mana orang hilang tu. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kali ini kita terus dengan cerita yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua, dan salam dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, semoga anda semua berbahagia di samping insan yang tersayang. Jadinya pada kali ini kita nak sampaikan sebuah pengalaman seram kaki pancing. Okey. Jadi Nizam ni sudi berkongsi dengan kita semualah mengenai satu peristiwa seram yang pernah beliau lalui bersama dengan kawan-kawan dia. Jadinya tanpa melengah masa dan tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus menelusuri kisah seram beliau. Kisah ni memancing di sebuah tempat lah pada waktu malam bersama dengan kawan-kawan dia. Okey, semoga terhiburlah. Bila sebut pasal memancing lah, saya ni jadi teringat kisah lalu sewaktu saya ni masih muda remaja dulu, kata dia. Zaman bujang-bujang dululah, berbuat apa saja pun tak ada siapa nak halangkan. Okey, cuma saya ni bukan pemancing tegar lah, kadang-kadang je lah pergi memancing. Maksud saya bukan selalu pergi memancing, ikut mood jugalah sebenarnya. Yelah, memancing ni bukan untuk orang yang tak sabar macam saya kan. Walaupun kurang kesabaran, namun ada jugalah rasa nak memancing tu. Jadinya nak dipendekkan cerita lah, dulu kalau nak memancing, of course lah kena beli joran dulu, kena kumpul modal dulu kan. Jadi dapat beli satu pun dah okey dah. Jadinya masa tu terikut-ikutkan kawan. Jadi mereka yang ajak memancing ni, maka saya belilah joran yang tak seberapa bagus tu. Alhamdulillah lah, tapi boleh lah orang kata sekadar buat memancing. Jadi kena beli gewang sotong, memancing daripada darat je waktu tu. Dan waktu tu bulan mengambang tau. Kiranya bukan pergi turun ke laut lah naik bot, tak. Kami pergi lepak dekat atas batu kat teluk, orang kata memancing pakai gewang ni. Jadi kami pergi ni 4 orang dengan 2 buah motosikal. Jadinya saya ni membonceng dengan kawan. Kemudian tiba di tepi teluk tu, kena tinggalkan motosikal dan berjalan kaki lebih kurang dalam 150 meter jugalah, sebab di situ kawasan berpasir lah. Tak boleh nak bawa motor. Kemudian setiba dekat batu ni, kami panjatlah bongkah-bongkah batu tu sampailah ke atas. Maka dekat situ terpampanglah
Pemandangan laut yang indah disinari dengan cahaya purnama waktu tu kan. Lampu picit ni kami memang ada bawa sekali lah. Zaman tu tak ada telefon canggih lagi macam zaman sekarang ni yang boleh snap gambar dalam gelap. Jadinya tak adalah kenangan saya waktu tu. Dan selepas tu masing-masing pun bersiap lah nak mulakan memancing. Kami pun mulalah memancing, lontarkan gewang kami. Dan rezeki sungguhlah. Memang malam tu memang rezeki kami lah malam tu. Sebabnya kita orang dapat banyak tau sotong malam tu. Dan bunyi ombak langgar batu menjadi irama pada malam tu lah Yelah waktu tu bahagia benda tau, dapat sotong banyak. Jadi kita orang pun letak baldi yang dibawa ni. Memang tak sangka lah banyak betul dapat sotong. Tapi tiba-tiba je saya rasa nak terkencing tau. Biasalah kan orang jantan kan, kencing berdiri je lah dekat situ. Cuma jauh sikit lah daripada kawan-kawan kan, ataupun daripada tempat kita orang mancing ni. Dan ketika saya tengah-tengah membuang air kecil tu, tiba-tiba kan saya ada dengar tau macam bunyi orang dekat bawah tepi batu tu tau, macam tu. Jadinya saya terkejut lah. Sebab ingat dah kencing atas kepala sesiapa ke apa kan. Tak sangka pula waktu tu ada orang lain dekat bawah tu tau. Jadi pun saya cakap, bang, sorry. Sebab waktu tu saya nampak tau macam ada orang lelaki. Malu punya pasal waktu tu saya pun berundur lah ke belakang. Yalah manalah nak saya tahu kan, ada orang lain memancing dekat kat situ juga. Sebabnya tadi ni tak perasan pun ada orang kat situ. Jadi pun saya pun kembalilah semula dekat kawan-kawan saya. Jadinya dah sampai kat tempat diorang tu, saya pun beritahulah diorang yang ada juga orang lain mancing kat bawah ni kan. Jadi kami pun biarkan je lah waktu tu. Lepas tu kan kami empat orang ni dengar tau, serentak kami semua ni menoleh ke arah tempat yang saya kencing tadi. Jadi kami pun nampak lah bayang-bayang seseorang yang berbadan macam kurus je tercegat dekat atas batu tu. Dan tidak jauh daripada kami waktu tu. Dan dia ni berada betul-betul dekat atas tempat yang saya kencing tadi tu tau. Jadinya si Zul tu pun tegur lah waktu tu, Mat, tu ke orang dia? Dan saya pun jawab lah, iyalah tu kot agaknya. Tiba-tiba hal yang buat kami semua ni tak terfikir, benda Allah tu ataupun makhluk tu semakin meninggi, semakin lama semakin tinggi tau. Jadinya kami kat sini semua dah terpegun, terperanjat jadinya tau. Oi, hantu galah tu, oi. Zam, jom. Jerit si Zul ni. Jadinya kami 4 orang ni teruslah berlari turun macam tu je tau. Tinggalkan barang-barang kami dekat atas tu. Kami berlari sekuat hati waktu tu tanpa menoleh ke belakang lagi. Tak cukup tanah lah kami pecut waktu tu kan. Dah tak peduli dah tentang sotong yang banyak kami dapat tu ke, tentang barang-barang alatan memancing kami ke. Waktu tu kepala dah rasa kecut dah. 4 orang ni semua sekali rasa macam tu. Pertama kali lah kami berempat ni jumpa hantu galah tau, yang tiba-tiba meninggi macam tu. Seram sejuk jadinya. Berderau darah kita orang waktu tu. Entah macam manalah benda tu boleh pula muncul dekat situ. Pelik sungguh lah kami rasa. Dan keesokannya kami ni berpakat lah nak pergi tengok siang-siang lah tempat kami memancing lah. Nak pergi ambil barang-barang kami ni masih ada lagi ke tidak ke kan. Waktu ni dah macam husnuzon lah. Ada tak ada sudah kan. Tapi yang pergi ni hanya 2 orang je lah Saya seorang dengan seorang lagi Zul, kawan saya. Lagi 2 orang tak nak ikut. Dia kata takut agaknya kan. Jadinya kami pun pergilah kat tempat kami memancing malam tadi Dan pergi kami pergi intai lah dengan penuh berhati-hati lah. Namun hakikatnya lah kita orang waktu tu masih trauma sebenarnya, masih takut sebenarnya. Tapi buat macam berani je lah nak pergi juga kan. Jadi kami dapati tahu semua sotong dalam tong yang kita orang tangkap semalam ni, dapat hasil kita semalam tu dah tak ada. Kosong tong tu tau. Yang ada cuma kelengkapan je. Kelengkapan kita orang memancing, alat-alat kita memancing tu semua ada lagi. Tak ada usik pun kan. Jadinya masa tu kami fikir hantu galah tu makan sotong lah agaknya kan. Ada misteri sungguh lah apa yang terjadi. Dan lepas tu lah, ingatkan dah habis setakat tu je, rupa-rupanya saya dan Zul terdengar lagi tau, Psst.
Bunyi tu datangnya daripada arah dalam semak berdekatan dengan bongkah batu tu. Maka kami pun cepat-cepatlah lari berdesup. Taubat dah. Sampai sekarang ni tak boleh lupa dah apa peristiwa yang terjadi waktu tu. Tapi mujurlah benda tu tak ikut balik. Dan sekian, ini adalah kisah pertama untuk KSM pada malam ni kan. Kisah berkenaan dengan seorang 4 orang sahabat ni pergi memancing, jumpa dengan terserempat dengan hantu galah. Tu KSM jarang dengar kisah pasal hantu galah ni. Ini adalah kali pertama kan yang KSM ceritakan berkenaan dengan hantu galah ni. Baiklah, kita terus ke kisah yang keduanya. Baiklah, untuk kisah yang kedua ni masih lagi tentang kisah memancing katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peminat tegar kisah seram. Okey. Semua ini cuma cerita, cuma sekadar pengajaran lah dan pengalaman yang berlaku pada keluarga saya lah. Jadi abah saya ni seorang pemancing yang tegar kata dia. Bila dia dah mula pegang joran, dia memang susah nak berhenti kata dia kan. Sudah jadi kebiasaan lah. Abah saya ni kalau bila dia pergi nak memancing ni mesti selepas maghrib. Dan abah saya ni memang mancing balik rumah dah tentulah kan lewat malam, dah tentu pukul 12 ke atas baru balik rumah. Dan mak saya pula mesti telefon suami dia lah. Siapa tak sayang suami dek oi kata dia. Okey lah memang semua orang sayang suami, mana ada orang tak sayang suami kan. Okey lah, bermula kisah seram ni lah tentang abang saya kata dia. Abang saya ni memang berani orangnya dan dia suka memancing seorang-seorang. Dan saya pun pelik lah, dia tak nak pula ajak kawan dia pergi mancing sama-sama ke. Biasanya orang pergi mancing dengan kawan-kawan kan, katanya nanti dia tak dapat rezeki untuk anak dengan isteri dia. Tu tak pastilah. Baiklah, kita terus lagi kisah dia. Pada satu malam lah, seperti kebiasaan, abah saya akan pergi memancing. Jam dah pukul 1 pagi dah waktu tu. Saya pula ni kat rumah ni, yelah abah pergi mancing daripada selepas maghrib tadi. Dan dah pukul 1 pagi tak balik-balik. Ni saya dekat rumah ni dah risau, abah tak boleh balik lagi. Jadi saya pun tanyalah mak saya, "Mak, dah pukul berapa dah ni mak? Tak sayang suami ke?" Dia gurau dengan mak dia lah kan. So gurau saya ni dengan mak saya lah. Jadi teruslah mak saya pun telefon suami dia ni. Tapi bila mak saya telefon abah ni, banyak kali telefon tak dijawabnya abah. Dan selang 5 minit lepas tu lah kedengaran lah bunyi motor abah saya ni brom. Dah parking kat depan rumah agaknya kan. So abah saya buka pintu. Assalamualaikum. So saya tengok abah saya ni, dia macam lain macam tau. Rupa dia macam letih sangat waktu tu. Macam pucat dia muka dia kan. Jadi saya tanyalah, Abah okey tak? Nak Along bawa ke klinik ke? Mana abah jawab tau, tak payahlah, sikit je ni. Esok abah pergi jumpa kawan abah, minta dia pulihkan abah ni. Sakit-sakit badan pun alhamdulillah. Rezeki malam tu banyak sangat tau. Abah ni dapat ikan banyak malam tu. Seminggu lah tak payah beli ikan. So pada keesokan harinya lah, saya pun tanyalah dekat abah saya, kenapa abah semalam nampak muka pucat dia kan, lain macam je muka abah. Jadi abah saya pun ceritalah apa yang terjadi pada dia malam tadi. Kebiasaannya bila memancing, peneman abah saya ni adalah anjing-anjing belaan tauke rumah ayam tau. Dan tujuan ni untuk tak nak bagi biawak makan telur ayam lah. Jadi dia bela anjing-anjing ni untuk jagalah daripada biawak tu agaknya. So rumah ayam tu betul-betul berdekatan dengan sungai. Dekat sungai tu pula ada satu pokok besar. Tak salah saya lah, pokok kekabu. Pokok kekabu ni sinonim dengan binatang apa? Bukan binatang, dengan yang lagi satu tu lah kan, yang kakak-kakak tu kan. So pada malam tu lah ikan hasil tangkapan abah ni saya dapat banyak betul tau. Sampai satu tahap ni lah, tiba-tiba sunyi je. Sampailah satu masa tu abah saya terdengar anjing dah mula menyalak-nyalak tau. Anjing tu menyalak, tak berhenti-henti tau menyalak dia. Tiba-tiba angin malam mula meniup tau. Kedengaran suara bunyi mengilai.
abah saya waktu ni dah perasan dah kehadiran Kak P tu kan. Dan abah saya buat tak heran je lah waktu tu kan. Yelah, sampailah dia waktu tu dia naik rimas tau. Dia dah rimas agaknya, dah mula rasa takut agaknya. So dia pun kemas barang-barang dia lah, terus balik. Mana taknya seorang-seorang mancing yang hak tu dia abah ni tengah sibuk-sibuk mancing, yang yang kakak tu pula boleh pula mengilai-ngilai kan. Mana boleh tahan meremang bulu tengkuk kata ayah saya kan. Ingat sampai kat situ je ayah saya ni kena kacau. Rupanya Kak P ni boleh ikut balik tau. Dan bila saya dengar macam ayah cakap macam tu, terkejut lah saya, sebabnya Kak Pun tu pun ikut balik. Jadinya saya tanyalah abah saya, "Abah, masa Alung tanya abah tu kenapa abah sakit malam tadi kan, Kak P tu masih ada dengan abah ke?" Selamba je abah saya cakap, "Adalah, ada, dia ada dekat depan pokok mangga." Dan pokok mangga ni betul-betul depan pintu rumah saya tau. Allahu Akbar. Mengucap panjang saya waktu tu kan. Dengan gangguan itu setakat di situ sajalah. Dan untuk pengetahuan korang semualah, tempat abah saya memancing tu seberangnya ada loji air, dan sebelah loji tu ada tanah perkuburan orang asli tau. Memang ngam sangat lah, kena kacau malam tu. Jadinya walaupun abah saya ni kena tegur dengan Pak Kak P tu saya ingatkan lepas tu abah saya ni dah tak pergi mancing dah. Rupanya makin sakan pula. Katakan makin lambat. Tiap-tiap malam pula dia pergi, tapi tak adalah balik lewat macam yang sebelum-sebelum ni. Pukul 11 lebih macam tu dah sampai rumah. Jadinya ada pengajaran lah untuk kita semua kata dia. Pengajaran untuk kita semua ni, dalam dunia ni jangan bercakap besar. Bila-bila je Tuhan tu boleh uji kita. Dan dia tu makhluk Tuhan juga. Cerita saya sampai di sini je lah cerita saya kan. Assalamualaikum. Ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasakan? Okey tak kisah dia kan? Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga tajuk dia kisah seram pemancing tegar. Okey, untuk kisah yang ketiga ni bertempat di belakang Masjid Ubudiah, Bukit Candan, Kuala Kangsar. Masa pukul 9 sampai 12 malam. Dia punya ahli adalah 7 sampai 9 orang dan suspek dia adalah Cik Langsui. Okey. Kisah ni berlaku di sekitar tahun 1996-1997 lah. Lama dah kisah ni berlaku tapi masih segar dalam ingatan. Jadi saya bersama kawan-kawan saya ni bercadang nak pergi mancing ikan lampam di Sungai Perak. Dan sebenarnya sangat banyak pot tau untuk nak mancing lampam ni dekat sekitar Bukit Candan tu. Tapi kami semua bersetuju nak memancing betul-betul dekat belakang Masjid Ubudiah tu. Pasal katanya dekat sana ni sesuai untuk aktiviti memancing beramai-ramai. Walaupun sebenarnya dengar cerita tempat yang nak dituju ni agak keras lah. Tapi disebabkan ramai dan musim lampam ni tengah rancak waktu tu, hantu ke, setan ke, jin ke, apa benda ke, tolak tepi dulu kata dia kan. Okey, jadi dia nak dijadikan cerita lah dalam ramai-ramai tu ada seorang yang last minute boleh cancel pula pasal ada hal peribadi tau. Jadinya kami pun ramai-ramai lah mengutuk-ngutuk budak yang tak jadi pergi tu. Kononnya dia tu penakut lah, anak emak lah, macam-macam lah dia kena kutuk kan. Okey, so malam tu lah dalam pukul 9 malam kami semua bertolak ke sana. Dan semuanya bawa motor lah. Pasal kalau bawa kereta tak muat, memang tak muat lah Jadi mana muatnya 8 orang naik kereta kan. Jadinya sampai je lah dekat destinasi. Kami semua turun daripada situ melalui lereng bukit yang agak curam sebelum sampai ke tebing sungai yang berdataran lah. Dan lokasi sesuai untuk memancing tau. Turun je dekat tepi tebing tu tanpa banyak cerita lah, semua start pasang joran lah. Dah letak umpan apa semua. Umpan pula kita orang pakai umpan perut ayam tau, yang dah peram 2-3 hari punya. Dia punya bau kan. Tapi apa nak buat kan, itu adalah makanan favourite ikan lampam ni. Jadi kami semua ni duduk berbaris masing-masing kat tepi sungai tu kan. Duduk. Lepas tu teruslah memancing. Jadinya masa terus berlalu lah kan. Ikan lampam pun dah banyak naik. Kita orang dah banyak juga dapat, orang kata, hasil pada malam tu. Tapi aktiviti memancing ni masih lagi kami teruskan tau.
orang tengah main-main kan, takkanlah nak berhenti kot, kata dia. Tiba-tiba bunyi air ni dilempar dengan batu-batu kecil lah, macam tu lah. Mula-mula kami semua ni buat tak endah je lah bunyi air tu. Sebab ingatkan bunyi air sungai berkocak. Tapi lepas diperhatikan betul-betul lah, kami dapati bunyi tu terhasil daripada batu yang dibaling ke dalam sungai tau. Jadi pada mulanya tau, semua orang pakat-pakat buat tak tahu je lah dengan kejadian tersebut. Tapi makin dibiarkan makin menjadi-jadi pula. Yang herannya lah, kami semua ni duduk sebaris tau, dan kami semua duduk dekat dengan tebing sungai tu. Dan kalau nak diikutkan logik lah, takkan seorang pun yang tak kena dengan balingan batu tu. Power betul orang yang baling tu kan. Dan kami mulanya ingatkan orang yang baling batu tu adalah kawan kami yang tak jadi pergi tu. Yalah, tak puas hati pasal kena kutuk punya pasal kan. Saja je datang senyap-senyap konon-konon nak takut-takutkan kita orang semua. Jadi semua orang pun bangun dan berjalanlah ke arah lereng bukit ni untuk melihat sama ada orang ke tak ada orang ke yang menyuruk kat situ. Jadi cari. Tak ada, tak jumpa siapa-siapa pun. Jadi adalah 2-3 orang yang mulutnya ni mak bapak dia tak ambil insurans dulu, kata dia. Dah start maki-maki hamun tau. Dah start maki-maki hamun orang yang baling-baling batu tu lah. Dan hati kami waktu tu dah mula rasa tak sedap tau. Kita orang pun patah balik ke tebing sungai tu dan duduk je. Dan baru je kami nak letak punggung kat situ dekat atas tanah tu, bunyi dia bunyi seketul batu sungai ni yang bersaiz lebih kurang saiz bateri kereta tu jatuh betul-betul dekat tempat kami berkumpul tau. Besar bateri kereta, babe. Memang besar lah. Jadi kalau lah kena kepala salah seorang daripada kita orang ni waktu tu, tak tahulah apa jadi. Dan terus waktu ni semua bangun tau dan tengok ke tepi lereng tu. Masa tu lah kami nampak berbola api tau sedang berpusing-pusing ligat betul-betul dekat tepi tebing tu tau. Dan saya ni pula time tu dah tengok kiri kanan tau. Dan waktu ni kan dalam hati saya, kalau seorang dah start lari, aku pun nak cabut jugalah kan. Takkanlah saya nak tunggu kat situ. Tapi nak lari ke mana? Kan depan ni sungai, mananya nak lari kan? Tu yang terpacak je semua tu kat tepi tebing tu. Nasib baiklah ada seorang ni yang agak berani tau. Dia azan kat situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Elok je dia laungkan azan tu, berbola api tu tau terus berputar-putar ligat dan terus terbang tau, melangkaui atas kepala kita orang semua waktu tu, menuju ke seberang sungai tau. Masa dia terbang ke atas kepala tu, semua waktu ni automatik berniarap atas tanah, takut kena sambar dengan benda tu. Angin memang waktu tu memang kuat tau, berderu-deru time tu. Dan kami memang nampak tau benda Allah tu, dia terbang menyeberang sungai Perak tu menuju ke seberang. Dan terus semua bangun, packing barang, terus balik dah. Yang kelakarnya, masa packing semua berlagak cool tau, macam tak ada apa-apa lah, macam slow relax kan buat. Dan masa nak naik lereng bukit tu, seko-seko kelang kabut, naik cabut lagi tau. Dan yang paling tak bestnya, bila dah sampai kat motor, baru perasan yang ikan lampam kita orang pancing banyak-banyak tadi tertinggal. Ya Allah, seorang pun tak berani nak patah balik ambil tau. Okey, dia kata kat sini PS, jangan takbur walaupun kita ramai, pasal benda tu di seko pun dah cukup dah. Kan dah memang berterabur lah semua kalau ni kan. Baik, ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga. Semoga anda terhibur dan masih lagi menonton kisah seram Malaysia. Jadinya kita terus ke kisah yang keempat. Macam yang KSM kata tadi pada awal-awal video kan, ada berkenaan dengan semenjak ni abang KSM selalu nampak ada kisah ada satu ustaz tu yang hilang, macam hilang dalam hutan kan. Dannya ada satu tu budak ni terjatuh dalam paya tak judi jumpai sampai sekarang, walaupun pihak-pihak yang berwajib ni, pihak bomba, pihak penyelam semua dah cuba dah dapat tapi tak jumpa lagi kan. Baiklah, kita terus dengan satu kisah berkenaan dengan orang hilang.
Kali terakhir Aidil ni dilihat oleh ataupun oleh penduduk kampung ni adalah ketika memancing pada waktu petang tu dekat sungai sebelum dilaporkan hilang tau. Sehingga ke hari ini Aidil ni tidak pernah lagi ditemui. Walau bagaimanapun lah, dekat tempat Aidil memancing ni hanya ada sepasang selipar dan kelengkapan memancing serta motosikalnya sahaja. Tapi kelibat Aidil tak ada dekat situ. Dan semenjak itulah pelbagai spekulasi timbul dan ada yang mendakwa bahawa Aidil ni telah diculik. Tak pastilah sama ada diculik oleh manusia ataupun diculik oleh bunian. Tak ada siapa pun tahu. Tak ada sebarang bukti yang menunjukkan bahawa Aidil ni telah diculik. Jadinya hal ni menjadi tanda tanya tau. Dan pelbagai usaha telah dilakukan bagi menjejaki Aidil ni, termasuklah memanggil bomoh dan pawang serta ustaz-ustaz. Namun usahanya semuanya gagal. Dan juga pasukan bomba juga dikerahkanlah untuk menyelam bagi mencari Aidil ni. Dan usaha itu dilakukan kerana ada kemungkinan Aidil ni telah jatuh ke dalam sungai dan lemas tau. Dan itu merupakan andaian yang belum pastilah, belum dapat dipastikan, namun ada kemungkinan ianya boleh terjadi. Dan akan tetapi jasad Aidil ni masih lagi tidak ditemui sehingga sekarang. Jadinya beberapa bulan selepas itulah penduduk kampung dikejutkan dengan sesuatu yang timbul dekat permukaan sungai itu tau. Tapi mereka tidak pastilah buih apakah itu. Daun-daun yang berada pada dasar sungai ni timbul bersama sekali dengan air sungai di tempat berkenaan ni menjadi keruh. Dan apa yang menjadi pelik je, buih tu bergerak perlahan-lahan je daripada gelombang yang kecil terus menjadi gelombang yang besar tau. Dan keadaan itu berlarutan sehingga beberapa puluh minit dan kemudiannya hilang macam tu je. Apa yang dilihat oleh orang kampung ni menjadi bualan tau. Ada sesetengah orang berpendapat mengatakan itu adalah suluh bidar. Dan kehilangan Aidil ni masih lagi menjadi misteri. Dan apa yang dikatakan suluh bidar itu seringkali muncul di tempat Aidil yang didakwa hilang tu, serta beberapa tempat lagi di sungai berkenaan. Dan hal itu menjadi cakap-cakap orang kampung. Sama ada anda percaya ataupun tidak, ada yang beranggapan yang itu hanyalah gas semata-mata dan bukannya makhluk misteri yang mereka katakan mustahil sama sekali. Itu adalah menurut kepercayaan masing-masing lah, kerana ianya masih menjadi misteri sehingga ke hari ini. Bulan berganti bulan dan akhirnya sudah setahun lah berita kehilangan Aidil ni tidak ditemui ataupun tidak menemui jawapan. Dan ianya seperti sudah dilupakan. Keluarga Aidil ni hanya mampu berdoa agar Aidil ditemukan biar apa sekalipun andaian yang telah dibuat. Sekiranya benar ada yang dikatakan tentang suluh bidar itu, mungkin itulah yang telah mengambil anak mereka. Namun ia masih belum membuktikan apa-apa. Biarpun semenjak kehilangan Aidil ni, suluh bidar itu kerap terjadi. Dan pada satu malam itulah sekumpulan remaja pergi memancing dekat kawasan tersebut. Dan mereka ni adalah pemancing daripada luar tau, yang datang ke negeri itu, datang ke situ untuk memancing lah. Jadi kerana diorang ni semua dengar dekat kawasan tu banyak ikan, memang pot memancing yang best lah kata dia. Tapi tempat tu dirahsiakan, lebih kurang macam tu lah. Dan mereka ni sebenarnya tak tahulah dekat tempat yang mereka memancing tu, itulah tempat yang merupakan tempat Aidil ni hilang tau. Tak pernah ada lagi orang kampung berani pergi memancing dekat situ tau sejak peristiwa Aidil hilang di situ. Dan sekitar jam 10 malam mereka pun memancing ikan lah. Suasana malam yang begitu tenang disimbah pula dengan cahaya bulan malam tu. Kelima-lima remaja berkenaan pun tidak banyak bercakap tau. Dan masing-masing waktu dah tenggelam dengan dalam perasaan dan fokus pada pemancingan diorang waktu tu. Tiba-tiba salah seorang daripada mereka ni terdengar satu suara misteri yang entah datang daripada mana memanggil nama dia. Rahim, Rahim, Rahim. Yang empat orang lagi ni tak perasan tahu kawannya yang seorang ni dah bangun pergi ke arah suara yang sedang memanggil-manggil itu, seolah-olah macam terhipnotis tau dengan panggilan tersebut. Kemudian yang seorang ni menoleh, tengok
Si Rahim ni dah tak ada dekat tempat dia. Barulah dia panggil dan mencari kawannya yang seorang tu. Rahim! Woi, Rahim! Keempat-empat mereka tiba-tiba terdengar tau, air berkocak kuat. Seperti sesuatu terjun dalam sungai waktu tu. Dan bila mereka suluh, mereka dapati si Rahim ni tengah mandi. Weh Rahim, Allah kau ni, kau buat apa tu? Takkanlah mandi tengah-tengah malam, kan kita orang tengah mancing kat sini kan? Tanya kawan dia orang tau. Rahim waktu tu macam bingung, macam tak tahu apa-apa, macam blur-blur gitu dah. Kawan-kawan dia suruhlah si Rahim naik kan. Rahim waktu tu tak banyak cakap tau. Dia seperti bingung sorang-sorang kat sini dalam air tu dan rasa seperti terpukau saja. Dan kawannya pun tanya, kenapa kau terjun dalam sungai ni? Dan Rahim waktu tu diam je, tak cakap apa-apa. Dan keadaan itu membuatkan mereka ni rasa tak sedap hati tau, dan berkemas-kemas nak pulang waktu tu. Dan ketika itulah mereka ditegur oleh seorang lelaki yang entah datang daripada mana. Dah nak balik ke? Awal lagi ni. Ya bang, kita orang nak balik lah bang. Jawab mereka budak-budak ni lah. Lalu melihat lelaki tu terus terjun ke dalam sungai tau. Jadi terperanjat lah diorang ni. Jadinya teruslah mereka ni pergi tengok kot-kot lelaki tu nak bunuh diri ke apa. Jadinya suluh punya suluh. Langsung tak ada apa-apa ataupun tak timbul apa-apa tau. Panik dengan keadaan tersebut lah, mereka pun menoleh ke belakang. Dan alangkah terkejutnya lah, mereka nampak lagi lelaki tu dekat belakang dia orang tau. Waktu ni perasaan cuak dah mula menular dan mereka ni segera bergegas masuk dalam kereta. Dan setelah mereka semua ni dah berada jauh lah, dan mereka perasan tau sesuatu. Rahim mana weh kau? Rahim mana? Tanya mereka. Perasaan cuak ni masih lagi membelenggu. Biarpun begitu, mereka kena berani dan berpatah balik semula. Dan mereka waktu ni kena lawan perasaan tersebut lah. Kali ni mereka menghubungi telefon bimbit si Rahimnya. Malangnya tak dapat. Dan setelah sampai ke tempat tadilah, mereka ni memanggil-manggil nama si Rahim. Kebetulan ada penduduk kampung yang lalu dekat situ bertanya, apa yang jadi kan kat diorang ni? Dan mereka pun memaklumkanlah bahawa Rahim kawan diorang ni hilang. Maka kecohlah hal Rahim pula yang hilang ni. Sedangkan mereka sendiri yang panggil Rahim naik ke tebing semasa Rahim sudah terjun dalam sungai tu. Kemudian mereka berempat diberitahu bahawa tahun lalu ada seorang yang bernama Aidil telah hilang dekat tempat berkenaan. Gambar pun mereka tunjukkan. Lantas mereka pun memberitahu pada malam kejadian, dalam sama-sama malam tu, mereka rasa lelaki itulah yang tegur mereka. Maka bertambahlah misteri kes kejadian orang hilang di sungai berkenaan. Dan kali ini lelaki bernama Rahim pula menjadi mangsa. Adakah ia berkaitan dengan misteri suluh bidar berkenaan? Wallahualam. Walau bagaimanapun, selepas 7 hari, mayat Rahim pun akhirnya ditemuilah oleh Ma'ruf. Ma'ruf ni tukang jala orang kampung kat situlah. Dan ketika itu dilihat suluh bidar ni muncul. Ma'ruf yang waktu tu melemparkan jala merasakan ada sesuatu yang tersangkut. Dan dia ni terpaksa tarik dengan amat kuat, dengan sepenuh tenaga dia. Dan alangkah terkejutnya dia. Dan itu adalah mayat seorang lelaki yang telah kembung kat situ. Jadinya kawan-kawan si Rahim ni membuat spekulasi lah. Yang mereka panggil naik ke tebing tu adalah bukan Rahim yang sebenarnya. Rahim mungkin dah terjatuh lebih awal daripada itu dan sudah pun dilemaskan. Dan orang yang menegur mereka tu pada malam tersebut mungkinlah jelmaan Aidil. Dan itu hanya anggapan mereka sahaja, kerana rupa jelmaan tersebut sama. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang terakhir untuk malam ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram kita pada malam ni, jom kita dengar ada sedikit pesan Ustaz lah. Saya duduk di sebuah hotel pukul 3.30 pagi, 4.30 pagi. Saya bangun. Saya tengok ada satu lembaga hitam, mata merah. Jangan maki dia, jangan marah dia, jangan takut dia, jangan cakap besar. Ini pesan saya ni. Yang pergi kat dia. Kita main bilik dia. Sebab tu bila pergi hotel, jangan paksa. Bilik penuh encik, takkan penuh bagi satu bilik. Dia pergi bilik hantu, padat muka tuan. Malam kedua tuan-tuan, pukul 4.30 pagi. Dia mari lagi sekali. Dia buka beg plastik, dia main beg plastik, dia kutip sampah tuan-tuan, dia buang sampah.
Semai kasar hang ni. Ustaz tak takut ke? Takut apa? Tetapi tuan-tuan kenalah baca ayat ni. Sekarang saya nak turunkan. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Okey, macam itulah katanya amalan-amalan yang kita boleh buat untuk mengelakkan daripada gangguan lain, insya-Allah. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih kepada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.